Tahukah anda, menurut kajian, lebih daripada 4,500 spesies ketam wujud di dunia sejak 200 juta tahun dahulu. Ini ketam yang paling suka, ketam masak lemak. Paling favourite. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari jam 12 tengah hari Selasa 6 September. Ini anda terus bersama kami di Wanita Hari Ini, dan pada hari ini anda bersama saya Farin Ahmad dan juga Sugita Chandra. Awak terbau-bau mandi blues awak ke macam mana hari tak, ini? yang ini ceria. Ceria. Nampak tak seceria saya pada hari ini? Okey, baik. Kita semua kekal ceria seperti Farin Ahmad, dan apapun Farin, setiap hari kan ada satu amalan yang kalau boleh kita praktikan adalah untuk bangun dan kita terus bersyukur untuk keadaan yang sangat selamat, keadaan kesihatan kita yang sihat dan orang di sekeliling kita selamat. Itu yang penting kan. Dan awak rasa kalau dalam minggu ni siapa yang mungkin ada rasa bersyukur yang lebih sikit? Mungkin awak. Salah. Anak-anak yang bercuti sekolah. Kerana mereka berada di alam beria cuti sekolah. Jadi selamat bercuti untuk adik-adik, anak-anak yang masih bersekolah dan juga mereka yang merencanakan perjalanan percutian sekolah mereka. Tadi ada lagu awak nyanyikan, tak nak nyanyikan untuk adik-adik di rumah? Alam beria cuti sekolah. Saya cakap kat dia, saya tak tahu lagu ni sebab saya belum lahir lagi. Okey, Sugi, baik. Seperti biasa, Sugi, di pembukaan Wanita hari ini ada sedikit laporan yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Dan ini adalah sesuatu yang berlaku di negara China mengenai bencana gempa bumi, Sugi. Iaitu kalau kita baca laporan, sekurang-kurangnya 46 orang dilaporkan terbunuh dan 16 hilang dalam kejadian gempa bumi yang berukuran magnitud 6.8 yang melanda Sichuan semalam, Farin, ya. Dan gempa bumi ini turut melanda kawasan pergunungan daerah Luding selepas tengah hari dan juga Sichuan yang terletak di pinggir dataran tinggi Tibet. Dan dua gempa bumi pada bulan Jun lalu mengorbankan sekurang-kurangnya 4 orang dan ini merupakan antara sekali lagi bencana terburuk untuk kawasan itu, Sugi. Ya, dan pastinya ini satu tragedi yang tidak diduga. Ini orang kata natural disaster kan. Jadi ini berbalik pada apa yang saya kongsikan tadi juga, Farin. Ya, kita sebenarnya harus sangat-sangat bersyukur yang kita di Malaysia ini sentiasa dalam keadaan yang selamat dan sihat. Walaupun kadang-kadang adalah sedikit bencana yang berlaku, tetapi tidaklah sebesar apa yang berlaku di negara China ini. Jadi sama-samalah kita mengambil praktikkan untuk bersyukur setiap hari. Dan ini merupakan satu kemusnahan yang sangat-sangat hebat melanda negara tersebut. Ya, betul. Baik, itu apa yang berlaku di negara China dan ini juga adalah sesuatu yang kita harus memberi pesan kepada orang ramai, terutamanya untuk tidak tertipu dengan sindiket penipuan kerja di luar negara yang menawarkan pendapatan yang sangat-sangat lumayan, tetapi ia adalah satu penipuan. Betul. Kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan setakat 2 September 2022, 87 rakyat Malaysia berjaya diselamatkan, di antaranya dari negara Thailand, Laos dan 65 daripada 87 adalah diselamatkan di Kemboja. Jadi mungkin yang sedang mencari pekerjaan ini, anda harus mengambil tahu latar belakang pekerjaan itu. Jangan terus terbedaya dengan amount yang lumayan dan pastikan anda sentiasa mengambil tahu apa yang berlaku di sekeliling anda juga. Orang kata kalau it's too good to be true, pastikan anda menyemak semula dan memastikan kebenarannya. Jadi berhati-hati. Ya, betul. Baik, hari ini hari Selasa, menu menarik kami akan sajikan kepada anda. Tetapi sebelum itu, apa kata kita saksikan kompilasi TikTok menarik ini terlebih dahulu. Itu saksikan. Jom kita saksikan. Hampa ni dia ketam bertelur kan, yang Kak Fina tunjuk semalam tu kat hampa kan. Yang masa live tu Kak Fina ada buat live dengan sama-sama dengan hampa macam mana kita nak buat gejang. Okey, hari ni Kak Fina dah siap peram selama 24 jam. Hari ni Kak Fina nak makan yang ni, gejang soy sauce. Sedap weh, nak hirup dia punya sup dia, sedapnya jeruk ketam ni kan. Yang spicy ni Kak Fina dah makan semalam. Jom masuk live Kak Finas.
sudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredaannya. Mudah segala urusan dipermudahkannya agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita akan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan Wow, itu dia yang kami bawakan untuk anda pada hari Selasa. Ini pelbagai menu berasaskan ketam. Nampak tak rakan di sebelah saya dah? Macam tu. Awak suka makan ketam ya? Betul. Ini dah dia masak. Tapi antara yang menarik perhatian juga ialah apa yang berada di hadapan sana tu, Sugi. Betul. Awak mengenali ketam. Awak pasti tahu ya, awak suka makanlah ketam batu, ketam nipah. Betul. Kan? Tapi yang selalu menarik perhatian saya adalah ketam-ketam yang besar tu yang mungkin ramai lagi tak kenal, yang saya pun nak kenal dengan lebih lagi. Tapi ketam batu saya tak pernah Sugi. Oh ya, ketam nipah. Betul. Ketam nipah, ketam bunga. Okey, baik. Kita bersama dengan Encik Habil yang akan berkongsi lebih banyak informasi lah berkaitan dengan ketam hari ini ya. Okey, Encik Habil. Habil, kalau kita lihat di hadapan ni ada 4 jenis ketam yang berbeza. Betul? Okey, mungkin Encik Habil boleh terus kongsikan antara jenis-jenisnya. Okey, pertama sekali saya nak kenalkan ini adalah ketam bunga. Okey. Dan ini ketam nipah. Itu ketam lembut. Okey. Yang ini kita panggil snow crab. Dan ini Alaskan king crab ataupun king crab. Okey, baik. Ini ketam lembut ni adalah spesies ketam nipah juga. Yes. Sebenarnya ketam lembut tu adalah ketam nipah yang baru salin kulit. Adakah yang orang katakan sebagai soft shell crab tu adalah yang itu? Ya, betul. Inilah dia soft shell crab. Okey, baik. Saya nak tanya Encik Habil juga sebab biasanya kalau pergi pasar, mak saya yang beli ketam. Saya tak pernah beli jujur. Awak pernah beli? Tengok-tengok. Okey, kalau ketam batu ni, kalau nak pilih ketam dia, yang biasa orang belilah ketam batu. Macam mana nak pilih ketam batu ataupun ketam bunga ataupun ketam nipah? Tipsnya. So, tips nak pilih ketam yang fresh. Pertama sekali bila kita pergi kat pasar tu, kita try timbang dengan tangan dulu. Okey. Biasanya ketam yang fresh ni dia akan rasa padat berat. Lepas tu saya ambil satu boleh? Boleh ambil satu. Saya pun ambil satu kita juga. Tengoklah dia punya badan dia tu yang Sugi kan. Tunjuk pada penonton. Lepas tu dekat kita terbalikkan dia, dekat belakang kita ada nampak ada bentuk tiga segi macam ni. Okey, biasanya kalau kita pergi pasar kita nak pastikan dia ni masih lagi intact dengan kuat. Masih kuat lagi. Kalau dia dah terkeluar macam tu biasanya dia tak fresh dah. Hanya seringkan-ringkas mungkin kita ketuk ke ataupun tekan-tekan. Kita cuba try tarik perlahan-lahan. Try tarik. Kalau nak tarik tu pun susah, kita tahulah dia fresh. Tapi ada orang saya tengok dia selalu picit-picit macam ni. Tak perlu. Tak perlu. Okay. Kita just make sure dia tak longgar. Lepas tu kita rasa dia macam padat. Itu bermaknanya isi dia masih banyak. Macam dua-dua padat. Lepas tu satu lagi, kita try bau dia. Dia masih ada bau laut. Perasan ada bau laut kan? Kalau bau laut tu bagus. Kalau dia dah ada bau busuk-busuk tu, faham-faham je lah. Okey, ini ada beza tak kalau yang ada kebiruan sikit yang macam coklat-coklat ni sikit? Ada beza? Sebenarnya kalau kita nak tengok perbezaan dia, kita terbalikkan, kita boleh membezakan dia jantan dengan betina. Okey, yang Sugita pegang ini jantan. Dia ada beza. Tunjuk penonton je macam ni. Ini betina, ini jantan. So bentuk dia tak sama. Lain. Yang betina dia punya tiga segi tu besar. Lebar lagi lebar lagi. Yang jantan dia kecil je. Okey. Even colour pun ada beza sikit. Betul. Saya kira kaedah yang sama juga untuk ketam nipah juga. Betul. Baik. Mungkin kalau kita tengok yang di sana pula, itu mahal harganya tu. Dan tapi kita nak tanya juga, adakah mahal beratus-ratus tu juga menandakan ianya lebih sedap, lebih premium? Atau setakat harga je, Cik Bil? Okey. Sebenarnya kalau orang yang tak pernah makan king crab ni, susah kita nak bercerita dekat dia sedap ke tak sedap. So the only way nak tahu tu kena beli, kena try. So rasa dia ada manis-manis dan isi dia banyak. Okey. Boleh angkat tak boleh. Ke tapi dia berduri sangat? Tips lah kalau nak angkat king crab ni, kalau boleh pakailah sarung tangan sebabnya dia punya duri ni tajam. Boleh sakitlah tangan, boleh luka tangan. So ini adalah Alaskan king crab. Betul. So kalau kita terbalikkan perlahan-lahan macam ni, kita boleh nampak sebenarnya isi dia banyak dekat kaki dia. So isi dia sebenarnya sampai ke kaki dalam. Okey, maksudnya sampai sini lah. Sampai sini betul. Dia punya daging isi tu memang banyak lah. Kadang kita takutlah orang tak
faham kenapa harganya mahal. Okey, rasanya dan isinya juga banyaklah berbaloi. Sebenarnya pada saya berbaloi sebab bila kita dah masak tu, bila kita dah gunting satu-satu, kita tengok isi dia gebu keluar. Wow. Dan ada orang tanya saya lah, dekat dalam badan ni ada isi tak? Tak ada sebenarnya. Sebab selepas kita dah potong, basically isi dia kat kaki je. Okey, faham. Padahal kalau saya tengok di mana buffet-buffet yang premium, dia hidangkan kaki je. Kaki saja. Sebenarnya bila kita dah potong tu, dah tak ada apa dah. Okey, dan sebenarnya Alaskan king crab ni ada yang lagi besar. Ni tak adalah saiz besar. Bagi kita ialah besar. Pada saya tak besar lagi lah. Okey, baik. Dan yang di hadapan itu adalah snow crab. Itu nama dia ketam salji. Okey, snow crab ni dia berasal daripada laut Greenland. Okey. Dia nampak macam sama spesies dengan king crab. Betul. Tapi sebenarnya tidak. So isi dia lebih sedikit dan isi dia tidak semanis king crab. Okey. Saya nak sentuh boleh? Boleh, dia tak tajam pun. Oh, ni tak tajam. Dia biasa je. Okey, baik. Dan bila nak saya ada juga terbaca kan mengenai ketam ni, isi dia kalau kat tengah lain rasanya, mungkin manis. Betul. Kalau kat tepi kat kaki-kaki dia lain rasanya. Betul. Jadi mungkin Encik Habil boleh kongsikan untuk ketam nipah dan ketam batu, macam mana kita nak ketam nipah dan juga ketam bunga. Betul ke isi dia kat tengah ni lagi manis daripada kat kaki tu? Ada orang kata isi dekat badan lebih manis. Ada orang kata isi dekat kaki lebih manis. Itu cita rasa masing-masing sebenarnya. Betul. Macam saya suka isi kat badan. Okey. So ada setengah orang suka isi kat kaki lah. Preference masing-masing. Okey, baik. Tapi memang ada perbezaan rasa. Dan saya tak nak ketinggalan lah sebenarnya untuk kita soft mungkin soft shell. tentang soft shell crab ni. Dia dari segi tekstur, cara makan dan sebagainya, apakah keistimewaan soft shell crab? Kadang-kadang ada peminat-peminatnya ni. Okey, soft shell crab ni sebenarnya sangat senang nak dicuci sebenarnya. Basically dia just buang yang ni je. Okey. Lepas tu kita cuci dia. Lepas tu sama ada kita nak potong, nak belah dua pun boleh, tak nak belah dua pun boleh. Dan dia punya kulit tu semua kita boleh makan. Okey, ini satu lagi soalan yang mungkin juga menjadi pertanyaan. Bila dah beli ketam kan, lepas tu kita dah letak dalam freezer, boleh tahan tak dia punya freshness tu orang kata, ataupun kualiti dia akan jatuh? Macam mana cara kita simpan ketam tu, Encik Habil? Okey, kalau boleh pastikan suhu tu negatif 18. Okey. Sebab itu adalah suhu yang perfect untuk nak simpan seafood. Tapi bila kita nak masak tu, biasa kita akan keluarlah beberapa kuantiti kan. Kalau boleh keluarkan kuantiti yang nak masak je. Jangan keluarkan semua. Sebab bila kita keluarkan semua, tiba-tiba kita tak jadi kan. Lepas tu kita simpan balik, dia punya freshness tu dah hilang dah. It's because kita dah defrost dia. Okey, baik. Itu cara untuk kita simpan dan kekalkan kesegaran dia. Betul. Fahrin Ahmad, awak nampak saya tengah tengok yang di visual tadi tu, cara siang ketam. Awak pandai siang? Tu dah cara cucu belajar je kat tu. Tapi Cik Habil, selalu bila bercakap pasal ketam ni, kadang-kadang orang kata ada musimnya, ada harga yang berbezanya, mudah ke susah ke nak dapat. Mungkin dia boleh diperjelaskan kepada penonton. Biasanya orang yang selalu pergi pasar, selalu peminat ketam, dia tahulah ketam ni biasanya orang cari pada bulan penuh. Okey, faham. Sebabnya bulan penuh tu, waktu itulah ketam isi banyak. Okey, baik. Dan waktu tu juga mungkin mahal sikit. Okey, dan Encik Habil, mungkin bagi mereka yang sedang menonton sekarang ni nak mencuba mungkin Alaskan king crab, snow crab ataupun apa-apa jenis ketam, bagaimana boleh mereka menghubungi Encik Habil? Boleh pergi ke kita punya Instagram HLMartHQ. Okey. So di situ kita ada nombor customer service kita dan gambar-gambar kita letak tu semua menu kita. Daripada ketam dan semua jenis seafood. Kesegaran terjamin InsyaAllah. Okey, baik. Dan seperti yang kami dah kongsikan tadi penonton, hari ini di WHI kami bawakan anda Cik Fiesta Ketam. Pelbagai menu berasaskan ketam. Jadi kami nak juga tahu apa antara menu kegemaran anda. Mungkin kan ada menu luar biasa yang tak pernah kami dengar ataupun cuba. Boleh anda kongsikannya? Dan juga ni Sugi, tips-tips masak ketam. Mungkin ramai lagi masih kurang jelas. Selalu kita kalau ketam kita malas nak renyah-renyah, kita pergi kedai kita makan aja. Tapi kadang-kadang buat sendiri ni lebih sedap dan lebih berbaloi lah orang kata tu. Okey. Baik, jadi terus bersama kami sepanjang seketika 1 jam ini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hai, saya Ain. Okay. So hari ni sebenarnya kita ada cabaran nak bagi Sugi dengan Farid. Iaitu cabaran siang ketam. So tahu ke tak? Pastinya saya tak tahu. Tapi kita cuba. Kali terakhir kami kalau siang nak ikan tahu, pun tak jadi. Sugi dengan Farid berjaya ke tak? Kita tunggu lepas ni. Good luck guys. Okey. Kita berehat seketika, kembali lagi dengan cabaran siang ketam. Baik, terima kasih Encik Habil. Terima kasih. Encik Habil, macam mana siang ketam, Encik Habil? Wanita hari ini. Ready ke? Sugi?
Saya dah ready. Saya Bring tak it terkata. on, Team WHI. Kerana mereka suka memberi kejutan pada host. Tiba-tiba macam ni. Okey. Cik Abel rasa diorang boleh buat tak? Okey, boleh. Macam tak yakin Cik Saya Adil. yakin boleh. Okey. Jadi Ain macam ni, kita nak buat apa ni? Okey, so boleh ready lah masing-masing. Okey. Ketam. Okey, ambil. Cik Abel jangan ajar diorang tau. Okey. Okey, good luck. Okey. Boleh baik. mula eh? Jadi tak ada ni, countdown Ain. Okay, 3, 2, 1, start now. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mula-mula kita buanglah tali-tali ni dulu. Ya. Tak betul ke tak? Kerana Kali terakhir Encik Abel, saya dan Fahrin diberikan cabaran untuk siang ikan. Ya, betul. Memang tak jadilah. ya Allah. Hai. All the best lah. Okey. Ada Baik. timer ah. Tak apa, sambil-sambil tu Cik Abi, kita nak tanya juga. Tadi kita tak bercerita pasal saya suka benda-benda yang berkhasiat. okey. Jadi khasiat ketam ni apa agaknya? Okey, biasanya ketam ni yang kita dikenali dia mempunyai vitamin B2 dan juga omega 3 dan dalam isi ketam tu mengandungi selenium. So dalam banyak-banyak kandungan tu dia boleh menguatkan antibody kita untuk melawan apa-apa virus. Betul ke ya Allah kalau mak aku tengok marah dia? Kesian pula ketam ni. Betul ke Cik Abi? Saya tak boleh nak komen tu. Sebenarnya kita nak buang apa ni? Cuba eksperimen lah. Wah. Oh, ni ada telur. Mana? Ya. Okey. Ikan pun ada telur. Saya ikutlah apa Sugi buat. Kalau boleh janganlah spoilkan telur tu. Okey, saya tak spoil Okay, so telurnya. kita ada lagi 2 minit. Okey. Saya dah dapat ada cara dia. Tengok. Kita buanglah benda ni. Awak tiru saya lah, Fahrin. Come on, Sugi. Oh, ni. Saya tak tahu Ini apa adalah lagi kawasan yang yang kena saya buang. kira kita kena bersihkan. Wow, telur dia. Oh, lemak telur. Tak apa. Tak apa Tak Dia apa. memang kotor Yes. Apa lagi yang kena Pasal dia ada kotoran. hidup lagi ke? Apa lagi yang kena Ain? buang? Okey, kita ada 1 minit setengah. Awak buat sekali Ain. Okey. Lepas ni kena cuci je penonton. Ni kotor-kotor ni kita Cik Abel rasa scrub okey ke? dah bersih. Baik. Ada lagi ke perlu dibersihkan Cik Abi? Boleh komen ke ni? Boleh. Komen. Sebenarnya banyak lagi yang korang tertinggal tu. Banyak lagi. Antaranya. Antaranya Kita ada 1 minit. kena buka dia punya shell tu. Oh, Buka dia punya shell. Yes. Macam mana? Terbalik. Lebih belakang So, sini, kita belakang terbalik. sini. Kita tak apa Sugi, kita bekerjasama. Okey. Weh, susah juga So hati-hatilah. Ke kami yang tak pandai? Saya tahu makan. Saya tahu bagi Macam makan durian. para penonton di Facebook jangan kecam kami macam-macam komen tu saya tahu. Encik Habib. Okey. Jangan Yes, dia good dah job. Good job. Dengar. Dia dah Saya dapat markah lebih. So kalau boleh nampak itulah yang oren tu adalah telur dia. So inilah sebenarnya yang kita perlu buang ni kan. Yes. Bersihkan. Ini adalah kotoran yang kita kena cuci. Tapi kena perlahan-lahan lah. Kena cuci. Kalau ada pipe ni, saya dah cuci ni. Jadi saya patut dapat makan lebih. Nampak tak kegigihan? Sugi Dan gigil ada lah. few thing lagi nak kena buang tu sebelum masak. Okay, ni biasa kita orang asingkan ke atau buang ni? Dah buka. Kita buang tu je. Oh, Dekat tepi tu ada telur. Kalau boleh kita tak nak spoil telur dia. Tengok tuan-tuan puan-puan. Ada telur. Tapi tricky part dia kita nak buang yang Kita kawasan nak buang yang kotor tu saja. je. Betul. Okeylah Encik Abel, saya rasa Awak give up ke? Saya tak give up. Saya dah usahakan Actually terbaik. dah halfway tu. Halfway Ada sikit lagi nak kena buang. 10, 9, Astagfirullah. Tercabut tadi, tercabut. 7, 6, Oh. 5 seconds. Ini markah saya kurang ni, Ain. 3, 2, 1. Okey, stop. So, siapa pemenang dia, Cik Abel? Saya boleh katakan seri sebabnya dua-dua halfway. Kalau kekemasan? Kalau kekemasan rasanya Sugita lah. Dia dah betul. Okey. Tapi sekurang-kurangnya kita dah mencuba. Ramai yang tak tahu tu sekarang nak mula tahu. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Abel, terima kasih, juri Cik kepada Abel. kita. Terima kasih Ain untuk cabaran ini. Dan cerita pasal ketam ni pastinya kita nak kongsikan menu sebentar saya lagi. Tapi sebelum itu kita saksikan trivia mengenai ketam ini terlebih dahulu. Ya, jom kita saksikan. Tahukah anda, menurut kajian, lebih daripada 4,500 spesies ketam wujud di dunia sejak 200 juta tahun dahulu. Antaranya adalah ketam batu, ketam biru dan ketam bunga. Manakala ketam laba-laba Jepun dikatakan ketam terbesar di dunia yang pernah mencapai ketinggian sehingga 3.8 meter dan seberat 19 kilogram. Ketam tidak mempunyai tulang belakang namun mempunyai rangka di luar badannya dan bersendi.
Ketam atau kepiting dalam bahasa Melayu Baba ini walaupun kadangkala memerlukan kesabaran untuk menikmatinya, namun isi ketam dikatakan sangat berkhasiat kerana mempunyai protein yang tinggi dan enak dimasak dengan pelbagai menu di seantero dunia. Bercerita mengenai ketam ni memang sedap. Terutamanya isinya, tapi lebih sedap lagi kalau kita pandai memasaknya. Okey, kini saya bersama dengan Anisah Abdul Rahman dari Chili Crab Restaurant yang kita akan bawakan kali ini menu kita iaitu ketam kamyong. Betul Anisah? Betul. Okey, jadi untuk ketam kamyong ni apakah bahan-bahannya dan juga macam mana cara kita nak memasaknya? Okey, bahan yang diperlukan adalah bawang hiris, cili hiris dan daun kari lah. Menu utama ni lah, ketam lah, kena ada. Okey, dan kalau kita bila kita cakap kamyong ni sebenarnya adalah dia punya cili, jenis cili atau cili kering atau... Cili kering. Cili kering kan, kamyong ni masakan yang menggunakan cili kering. Jadi maknanya ini adalah cili kering yang telah pun dikisar saya kira Chef Okey, betul. Alright, dan kalau kita lihat ini adalah caranya macam nampak mudah, tapi persoalan lain ialah ketam tu dimasak terlebih dahulu ataupun terus dimasakkan Okey, ketam tu kita akan steam dahululah untuk kita cepat sikit masak dia. Sebenarnya boleh juga kalau kita nak masak dalam tu, tapi nanti dia jadi susahlah dengan nak kawal api dan sama sebagainya. Sama ada kita steam ataupun kita boleh goreng ketam tu. Okey, memandangkan Puan Sri memang menjaga banyak variasi menu ketam kan. Adakah ketam-ketam di restoran itu menggunakan sejenis ketam saja atau pelbagai, dan kalau pelbagai kenapa? Kita guna satu jenis je. Okey. Kita guna ketam nipah sahaja yang diimport dari Indonesia. Okey, apa keistimewaan ketam nipah yang diimport dari Indonesia ni? Terutama dia punya isi lah. Dia punya isi dan dia datang fresh hari-hari, terbang ke Malaysia dan masih hidup. Okey, dan kalau kita tengok tadi kita ada pelbagai jenis ketam. Jadi ketam nipah ni adakah sesuai untuk beberapa jenis menu saja ataupun sebarang resepi pun sesuai sebenarnya? Sesuai je semua. Kita boleh buat Maggi ketam. Juga kita boleh membuat ketam lemak. Kalau macam kat restoran kita orang ada chili crab, salted egg. Okey. Kamyong. Banyaklah, ada 12-13 jenis masakan untuk ketam. Hari ni sebenarnya patut tadi saya ingat cabaran makan ketam tu kawan bawa tukul lah, bawa sepit apa. Bila cerita pasal ketam ni selalu orang komplain susah nak makan ketam ni. Betul ke? Betul kalau kita tak tahu cara. Dia ada cara dia lah. Okey. Bermakna kalau untuk ketam ni kalau dimasak dengan cara yang betul dia lebih mudah untuk dikupas, dibuka dan makan kan. Okey, baik. Dan kalau kita tengok apa yang chef buat sekarang ni kira dah cukup lah dia punya bahan-bahan dah siap dah pun. Okay, untuk menyediakan ketam tu terlebih dahulu, cara steamnya dan berapa lama, apa yang paling sesuai? Kadang-kadang orang kata kalau terlebih pula dia akan jadi mungkin terlalu lembut, terlalu hancur ataupun tekstur apa yang paling sesuai? Yang tu chef kena jawab berapa lama nak kena steam tu. Steam dalam 10 minit. Okey, chef kata steam dalam 10 minit sahaja. Okey, kalau kita lihat di hadapan ni selain daripada ketam kamyong, kita ada salted egg yang juga ini Mantau goreng ada, mantau siap ada. Inilah antara yang memang orang kata pasangan dia lah. Yang sedap. Okey, antara lain yang boleh kita buat dengan ketam nipah ni selain apa yang kita nampak di hadapan ni. Daripada yang kita dah sebut, apa lagi variasi yang boleh kita buat untuk sup ketam boleh juga. Okey. Terutama untuk denggi lah. Lepas tu kita boleh buat Maggi ketam, kita boleh buat kita pun ada butter cheese ketam. Banyaklah. Okey, baik. Dan katalah kita beri satu situasi lah chef. Kalau kita tengok Puan Nisa mungkin boleh jelaskan pada kita juga. Ini apa yang kita nampak dah di steam 15 minit, 10 minit, 15 minit kemudian dimasak ke dalam ni. Katalah kita duk show lah gaul kacau lama-lama. Adakah isi itu akan terjejas dan jadi tak sedap, hancur ataupun bagaimana? Tak, dia takkan terjejas apa-apa. Oh ya? Kita ambil ketam hidup fresh. Kita tak takut sebab kita hari-hari 400 ekor, 500 ekor memang habis. Bermakna syaratnya tak kira macam mana pun dia perlulah segar dan hiduplah. Apabila kita bekukan, esok kita masak, isi dia akan keluar. Baik. Kita tak simpan crab kita. Okey. Jadi itu sebenarnya antara keistimewaan ketam ni. Tapi apa yang paling pasti tadi kita dah kongsi di awal bagaimana untuk memilih ketam yang segar sebenarnya. Itu yang paling penting sekali. Dan untuk Puan Nisa sendiri menggunakan ketam nipah. Okey,
Baik, macam mana mereka di luar sana kalau katalah, kat mana nak dapatkan salted egg, kamyong ni semua ni, di mana? Kongsikan bersama dengan kami. Okey, restoran kami bertempat di Kota Damansara, Dataran Sunway, PGU 5/9. Okey. Restoran Chili Crab. Restoran Chili Crab. Okey, kalau kita tengok inilah dia hasilnya. Bau pun dah sedap. Sekejap lagi saya tapi tak apa. Sambil-sambil tu minta maaf penerbit. Saya nak rasa sikit, culik sikit dengan mantau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Panas-panas, kamyong ni pun memang sedap. Terima kasih Puan. Terima kasih Chef. Dan kita terus saja bersama dengan Sugita. Silakan Sugi. Okey, Farin, saya sempat juga membaca komen-komen anda. Ramai kata terliur sedapnya dan Maimunah Sulaiman berkata anti baru je makan Alaskan King Crab last week. Memang sedap. Wow. Anti next time anti boleh cuba makan Japanese Spider Crab, ketam yang terbesar. Okey, baik, kita bersama dengan Puan Rohasniza Muhammad Rosli, lebih dikenali sebagai Yaya. Hari ini menu ketam yang dibawanya adalah spaghetti ketam salted egg. Wow, luar biasa dia fusion Ada salted egg masak spaghetti. Okey. Kita nak tahu dahulu ketam apa yang kita gunakan untuk resipi ini, Yaya? Okey, kita hai Sugi. Okey, kita gunakan ketam bunga. Okey. Tapi saya gunakan untuk hari ini saya gunakan ketam bunga betina. Ketam bunga betina. Saya dah pandai dah cari mana satu betina, mana satu jantan. Okey, jadi asasnya macam mana? Kita sediakan ketam tu kena rebus dahulu ke apa? Kita rebuskan sekejap. Okey, sebelum tu kita tumis dulu. Kita masukkan butter, and then lepas tu kita masukkan bawang putih, dan kita masukkan lada, and then kita masuk dulu, kita ni dululah steamkan dulu, kita rebuskan dulu sekejap. Okey, baik. Okey, lepas tu baru masukkan susu. Okey, baik. Sambil adunan tu disediakan oleh chef, nak tanya daripada Yaya juga. Yaya ada apa-apa tips tak bagi mereka yang nak yang suka makan ketam tapi malas nak bersihkan ketam tu? Okey, macam mana, senang je, mudah je. Okey, kita cara dia bersih dia. Okey, kita boleh, kalau saya lah. Okey, ni saya buat secara personal di rumah saya sendiri. Saya pakai berus yang khas untuk di rumah lah, maksudnya untuk ketam, sebab anak saya sangat suka makan ketam. Jadi tu saya selalu ada ketam dekat rumah. So saya nak share sikit tip juga satu benda. Sugi, untuk sesiapa yang sangat minat dengan ketam ni, cari ketam betina di mana di masa bulan mengambang. Ni lagi dahsyat ni, kena cari masa supaya dia penuh. Diisi dia penuh dan mampat kat dalam. Kalau banyak telur tu lagi berat tu, lagi padat lah isi dia. Okey, baik. Itu juga tips yang tadi Encik Habil kongsikan lah. Kalau dia padat kan, dia lagi ons lah orang kata. Okey, baik. Chef, macam mana keadaan di situ? Yaya, dah macam mana tu? Okey, kita rebus sekejap. And then dia dah masukkan kari, daun kari. And then kita tunggu masak sekejap. Dan baru letak akhir, kita masukkan yang kunyit ni. Dan baru kita masukkan spaghetti. Okey, baik. Dan selain daripada menu spaghetti masak ketam salted egg ni, apa antara resepi lain yang Yaya sendiri suka masak menggunakan ketam? Okey, selain tu kalau kita gunakan masak lemak, ketam masak lemak yang special. Okey, sebab masa tadi kat rumah saya selalu masak ketam masak lemak lah. Sebab ketam masak lemak ni senang untuk mudah untuk semua orang makan. Rasanya orang kita terkenal dengan ketam masak lemak. Okey, yang di hadapan ni juga masak ketam ke? Yang ini masak apa ni? Ni yang disediakan. Yang ini yang akan siap tu lah. And then kita ada pais patif, kita ada daging salai, kita ada pegaga dan asam pedas. Di antara menu di restoran awak sendiri lah. Okey, baik. Dan kalau masak ketam ni, kalau dengan anak-anak kecil kan, biasanya ibu-ibu yang selalu kena kopekkan ketam tu. Bagi Yaya sendiri, Yaya memang jenis yang akan kopekkan untuk anak. Tolong kopek untuk dia lah. Kalau tidak, tercekik nanti. Tapi anak awak suka makan ketam awak bagi kan? Betul. Jadi memang dalam seminggu tu awak pasti akan masak ketam ke macam mana? Kan 2 minggu sekali macam itulah. Tak adalah seminggu sekali kan, kena jaga juga kesihatan kan. Tapi saya dah memang anak saya sangat sukalah ketam. Okey, memandangkan Yaya selalu beli ketam. Saya nak tanya Yaya. Yaya selalu beli dan letak di dalam peti sejuk, ataupun Yaya bila nak beli tu baru, bila nak masak tu baru Yaya pergi cari ketam? Okey, selalu saya kalau tahu anak saya nak makan, so saya akan macam beli yang fresh lah. Lebih sedap sebenarnya. So, kalau kita beli yang fresh, berbanding kita letak di dalam freezer. Tetapi kalau kita tak ada masa, boleh juga kita letak dalam freezer sebenarnya. Okey. Dan saya lihat Yaya
menu-menu di hadapan ni menggunakan ketam bunga. Dan Yaya pun selalu beli ketam bunga kan? Kalau ketam nipah Yaya selalu beli tak? Ataupun masak? Ada juga kita masak untuk masak cili crab. Yes, ada juga. Kita buat juga untuk yang ni ketan nipah, tapi kebanyakan saya suka gunakan ketan bunga. Okey, kalau saya nak tanya kenapa tu boleh tak? Kenapa? Kenapa ketan bunga menjadi pilihan Yaya? Sebab mungkin dia punya ketan bunga ni dia rasa ada yang katakan ketan bunga ni lebih mudah dimakan lah. Berbanding nipah kita lebih keras dia punya isi. Untuk anak saya lebih selesa untuk bagikan ketan bunga. Begitu juga dengan saya. Faham situasi dengan anak-anak ni kita nak memberikan sesuatu yang lebih mudah mereka makan. Okey, nampaknya apa yang kita chef tengah masak ni tengah mendidih. Jadi bila harus kita masukkan spaghetti di dalamnya? Okey, lepas dah mendidih ni kita dah boleh masuk spaghetti lah. Kita dah masukkan kunyit tadi. So kita dah boleh masuk spaghetti. Okey, baik. Nampak sangat mudah untuk disediakan. Adakah ia sebenarnya mudah, Yaya? Sangat mudah. Okey, ini juga resepi anak-anak awak suka ke? Ya, betul. So cuma kita kurangkan cili lah sikit kalau untuk anak-anak. Ini adalah salah satu resepi yang kita adakan di Palmyra 28 juga. Palmyra 28 itulah laman IG juga dan lokasinya di mana? Di 154 nombor 154 Jalan Petaling Kuala Lumpur. Di Petaling Street. Okey, ini nampaknya dah masukkan segala-galanya, tunggu dia masak sekejap dan hasilnya adalah ini. Nampaknya ke atas tu ada cili padi, cheese dan capsicum ya kat atas tu. Okey, baik. Terima kasih Yaya dan juga chef atas perkongsian dan mungkin anda di rumah bolehlah mencuba resepi yang Yaya baru sahaja kongsikan. Jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Thank you Yaya, thank you chef. Wanita hari ini. Baik, terus kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih kepada semua yang berkongsikan kita berbagai komen di Facebook. InsyaAllah berkesempatan kita akan bacakan. Tapi ramai mula dah kecoh dah rasanya dah. Dan ini menu kita yang seterusnya, menu ketam kita seterusnya iaitu mi segera ketam bersama dengan Nur Liana Fazlin. Okey Liana, ini mi segera ketam. Tapi nampak macam tak segera je ni kerana macam-macam bahan. Boleh kongsikan dengan kita? Antara yang paling tak segera adalah rempah rahsia kita yang dimasak 4 hari 3 malam secara renih. Serius? Ini tak gurau, serius. Antaranya, walaupun dia rahsia, mungkin antaranya kalau boleh dikongsikan. Tidak boleh. Tak boleh juga? Okey. Lain-lain? Yang ni pula air rebusan seafood. Jadi kita tidak gunakan air kosong lah. Memang kena pakai air rebusan seafood. Okey, macam mana mendapatkan air rebusan seafood ni? Kita rebus seafood untuk dapatkan air. Semua jenis seafood lah? Betul. Masuk cengkerang, apa ketam ke apa, dapatkan air rebusan. Dan lain-lainnya. Dan sementara tu mungkin chef kita boleh boleh mula untuk bantu kita selain sementara kita bercerita tentang bahan-bahan. Selain daripada tu, Liana? So, mula-mula kita akan panaskan minyak. Minyak tu dah panas, kita akan masukkan bawang putih dengan lada. Okey, bawang putih dan lada. Baik. Dan juga rempah rahsia. Saya masih lagi teringin memang nak tahu apa rempah rahsia. Okey. Saya pada juga bila kita cakap pasal mi segera ketam ni pastinya orang macam ketam apa dia guna? Kita hanya menggunakan ketam nipah sahaja. Jadi macam ni, pagi tadi sebelum kita ke sini baru kita siang dia lah. So, sebelum ni dihidup. Okey. Tapi cantik betul warna dia. Memang sangat fresh dihidangkan dengan masih lagi segar lah. Okey, maksudnya cara hidangannya nanti ketam tu seekor tu kita masuk kat dalam mi segera tu. Untuk satu portion seekor ketam. Okey. Saya rasa ramai penonton yang bertanya, macam mana dia dapat ketam tu cantik macam tu? Rupa dia macam mana dia buat tu? Mungkin boleh kongsi bagaimana cara steam ataupun masak ketam tu? Macam yang ni kita dah rebus awal-awal tadi. Kalau sepatutnya nanti kita akan rebus dekat sini lah. Okey. Cuma dia mengambil masa yang lama untuk isi dia betul-betul masak. Jadi kita rebus dulu tadi. Okey, rebus yang maknanya kalau tadi ni kita cepatkan proses. Tapi kalau cara memang di bistro awak adalah di mana ianya akan dimasak sekaligus dalam tu. Yes, dimasak sekali. Okey. Baik, dan cerita tentang ni juga adakah macam mana Liana sendiri sebagai, saya tengok Liana masih lagi muda, memang tergerak hati untuk memulakan perniagaan ketam pula tu bukannya mudah tau. Ketam ni satu benda yang orang kata renyah. Okey. So pada awalnya Maggie Ketam Bistro ni dimulakan dari 2011 oleh ibu bapa saya. Tapi saya daripada kecil memang dah ikut mak ayah saya berniaga lah. Jadi pada usia 17 tahun saya mula mengambil alih sehingga kini. Jadi saya sebenarnya meneruskan perniagaan daripada
ibu bapa saya lah. Okey. Itu yang buat sedap tu. Kalau kita tengok So penonton resipi nampak. ni memang 100% daripada mak saya. Tapi kalau orang tengok pun orang memang percayalah rasa mi segera ketam memang sedap pasal kita guna air rebusan makanan laut tu kan. Okey. Baik, selain daripada apa yang kita saksikan juga, banyak lagi menu-menu lain di hadapan ni. Mungkin Liana boleh kongsikan dengan kita. Okey. So ni antara killer menu dekat kedai saya. Killer menu okey. Yes, ini kita ada shell out talam. Okey. Shell out talam, yang ni miampla, nasi goreng udang galah rancak nama dia. Memang nampak rancak lah. Rancak betul. Memang kalau makan kedai tu memang bagi banyak ni Yes, betul. Portion yang sama seperti yang anda lihat ni, macam itulah yang anda akan dapat. Wow, okey. Yang ini? Yang ini spicy Thai seafood. Yang untuk viral sekarang mukbang-mukbang tu, inilah dia. Okey. Yang ni nasi goreng ketam. Okey, nasi goreng ketam. Okey, nampak di kedai bagi seko macam ni lah. Betul, lepas tu nanti juga. Bagi tukur, sepit yes, tu bagi. Yes, kita akan bagi dia macam pelayar tu. Dia punya sepit tu kan. Betul. Okey, baik. Kita dah tengok semua bahan-bahan nampaknya dah dimasukkan dah. Okey, dan apakah mungkin proses dia mendidih dan kemudian barulah dimasukkan bahan-bahan yang ada dalam tadi dah. Seafood, masukkan mi segera ni bersama sayur lah. Okey. Kenapa menggunakan ketam nipah? Adakah memang kerana rasa dia sedap ke, mudah dimakan atau ada sebab-sebab tertentu? Satu, senang untuk kita, maksudnya ketam nipah ni kita boleh ambil dia yang hidup dan kita masih kekalkan dia hidup sehinggalah dia dimasak. Kalau ketam laut, agak susah untuk penjagaan dia, untuk air apa semua. Dan ketam ni, kalau bagi saya lah, saya tak tahu pada orang luar, bagi saya sendiri dia lebih isi dia lebih manis dan lebih pejal. Betul kalau saya tengok daripada awal pun macam lebih cenderung kepada menggunakan ketam nipah berbanding ketam bunga walaupun kita boleh makan kan sebenarnya kan? Walaupun stok dia sangat susah nak dapat. Itu pasti ada rahsianya yang tersendiri macam rempah rahsia tu. Okey, maknanya kita akan tunggu dia mendidih dan kemudian akan memasukkan segala ketam dan juga sotong, udang tu dan akan dibiarkan masak dalam tu. Okay, katalah kalau dia tak di steam lagi tu, berapa lama ambil masa nak pastikan ketam tu masak di dalam sup tu? Ketam tu sahaja kalau air belum panas, 15 minit juga kot. 15 minit untuk dia nak masak. Dan akhir sekali barulah kita masukkan mi segera tu lah Boleh masukkan terus. Okey, baik. Dan kalau kita tengok juga apa yang kalau kita tengok variasi harga makanan-makanan yang ada di hadapan kita ni dari berapa ke berapa? Saya tunjuk yang ni dulu. RM98 anda boleh dapat yang ni. 4 orang makan termasuk 4 nasi. Maknanya dia bermula daripada harga yang sebegitu. Yang ni dia ada bermula daripada RM24.90. Okey. Baik, tapi saya pasti bila kita cakap mi segera ni, ini bermakna ianya satu yang mampu dimilik, mampu dirasa ataupun oleh mereka di luar sana lah. Walaupun kita menggunakan bahan premium, yang tapi untuk mi segera kita cuma bermula daripada RM13.90 sahaja. Okey. Baik. Okey, Liana, ramai dah tertanya ni. Macam manalah nak pergi mendapatkan segala menu-menu yang ada di hadapan kita? Di mana? Sila kongsikan bersama dengan kami. Okey, Maggi Ketam Bistro di Batu Muda, Kuala Lumpur. Boleh tengok di Instagram kami, Maggi Ketam Bistro, di TikTok Maggi Ketam Bistro dan juga di Facebook Maggi Ketam Bistro. Okey, baik. Mungkin penonton-penonton dapat melihat di sini. Ini di mana kalau dah siap, nanti dah masak dan sebagainya mendidih, kita akan masukkan mi segera. Nanti kita akan rasa. InsyaAllah. Okey. Baik, bercakap pasal ketam tu memang tak habis. Termasuklah mereka juga di luar sana tak ketinggalan untuk berkongsi mengenai menu ketam ni. Sama-sama kita dengarkan. Juga itu memang favourite saya. Menu ketam yang paling suka, ketam masak lemak. Itu paling favourite. Suka ketam? Ketam ke? Suka. Ketam masak lemak. Itu makanan saya, ketam masak lemak. Kalau di kampung, saya juga suruh rumah saya masak lemak. Ketam. Saya suka makan ketam. Masakan favourite saya adalah masakan ketam tom yum kot. Ketam tom yum. Ketam tom yum itulah. Itu memang sedap. Okey, baik. Kembali bersama kami dan ada satu lagi menu. Ini menu kegemaran Zaima Mio. Dikata gulai tempoyak ketam. Sedapnya. Baik, kami dah
membaca komen anda. Jadi terus nak kongsikan menu gulai tempoyak ketam masak petai bersama dengan Puan Syazlinda ataupun lebih mesra dipanggil Puan Linda. Kak Linda. Kak Linda. Okey, baik Kak Linda. Saya lihat yang dah siap kat sini. Tapi saya nak tanya, bila masak tempoyak dengan petai ni, pastinya yang penting adalah tempoyaknya. Ya, dan bila gunakan ketam tu macam mana rasa dia? Sebab ketam mungkin manis sedikit. Tempoyak bukan ke dia masam-masam sedikit? Tempoyak dia masam. Sambil masak. Sambil masak. Okey, kita masukkan cili dulu. Dia akan jadi neutral semua tu sebab cili dah pedas. And then tempoyak masam-masam manis. Okey. Lepas tu tambah dengan combination tempoyak dengan petai memang cantik. Dia memang dia punya jodoh kan. So bila kita nakkan lebih sweet dalam masakan kita, terpulang. Ada orang nak letak udang tapi Kak Linda try ketam. Sebab ketam memang manis, especially ketam bunga ni kan. Okey, baik. Dan tempoyak tu memang jenis apa? Duriannya? Durian Kak Linda guna Musang King. Adakah ia lebih manis? Dia lebih manis. Dia lebih manis. Jadi bila yang tempoyak yang manis ni, kita akan letakkan asam keping untuk bagi dia masam sikit. Baik. Dan Kak Linda menggunakan ketam bunga sebab katanya rasanya juga manis. Kalau mereka di rumah nak gunakan ketam nipah, boleh ke? Boleh. Atas selera masing-masing kan. Okey. Dan biasanya orang ini gulai tempoyak ketam masak petai. Ada orang masak lemak tempoyak. Kalau Kak Linda, kenapa Kak Linda lebih menggemari gulai sahaja daripada masak lemak tu? Pada Kak Linda, tempoyak tu sendiri dah rich dia punya rasa. So bila letak santan, rich lagi. Macam heavy. Okey, baik. Okey, ni dah masukkan tempoyak dah. Masukkan biar dia masakkan cili tu. Biar kita letak cili api, kunyit hidup. Itu je, tak ada bawang, tak ada apa Dan kita akan letak serai Okey, baik. Untuk serai. ketam atau udang kita akan letak serai. Okey, kenapa tu Kak Linda? Bagi potong dia punya hanyir. Okey, sebenarnya kan untuk hilangkan bau hanyir ni, ada apa-apa tips yang Kak Linda sendiri amalkan? Kalau kita basuh tu, kita basuh dengan kita perah limau sikit. Bagi hilangkan hanyir dia. Okey, dan saya nak tanya resepi ketam gulai masak ketam ni, adakah Kak Linda dapat daripada ibu Kak Linda? Asalnya kita sebab Rasa Wow jual patin tempoyak. So bila kita mencubalah kan. Kita kata why not kita cuba ketam. Tapi sebab antara ikan patin tak sehanya ketam ni kan. Jadi dalam patin kita tak ada letak serai. Baik. Okey, baik. Kita dah cuba sendirilah. Okey, ini yang ketam yang dah dibersihkan, cantik dibersihkan. Saya nak tanya juga, ini apa fungsi dia Kak Linda gunakan cengkerang dia walaupun tak ada isi kat dalam dia? Cengkerang ni nak cantik je bila kita display nanti. Okey, baik. Lepas tu bila dekat kedai orang tahu seekor you pakai, 2 ekor you pakai. Okey, jadi kat rumah pun kalau nak bagi cantik, tak payahlah buang cengkerang tu. Dah bersih-bersih tu, cengkerang tu alang-alang dah bersihkan, kita gunakan sebagai hiasan. Okey, bila masak ketam, masak tempoyak ni, Kak Linda kata tadi petai tu dia memang macam jodoh lah kan dengan tempoyak. Tapi kalau orang yang tak suka macam kuat sangatlah rasa tempoyak dah ada kuat rasanya, petai pun kuat, apa sebenarnya rasionya Kak Linda? Kalau dia tak nak letak pun boleh. Tak nak letak petai? Tak nak letak petai pun boleh. Kalau dia rasa nak ada rasa tu, ratio tu orang kata atas selera sendiri kan, tak perlu banyak pun. Okey, ni dah nak masukkan ketam? Belum lagi. Sebabnya dia akan menggelegak dulu. Ketam kita tak boleh masak terlalu lama. Betul. Okey, mungkin Kak Linda boleh kongsikan di sinilah. Ketam tu tak boleh masak lama sangat. So, jadi berapa lama harus kita masak dan apa yang akan terjadi kalau kita masak lama sangat? Kalau kita masak lama sangat, isi dia akan keras, dia akan macam memecah, dia tak akan rasa lembut, macam dia tak akan macam cair dalam mulut kita kan. Okey, ramai terliur tu bila Kak Linda cakap dia cair dalam mulut. So, bila dia dah menggelegak, baru kita masukkan ketam. And then kita biarkan dalam about 4 minit ke 5 minit dia berubah color tu kan, kita dah boleh angkat dah. Okey, dan cengkerang ni masukkan juga masukkan sekali. Masukkan sekali. Okey. Ada orang kan bila dia masak kata yang rebus-rebus ni, sambil-sambil Kak Linda masukkan ya. Ada orang kadang-kadang dia rebus dahulu ketam dia kan. Jadi kalau bagi Kak Linda, mereka yang suka rebus dahulu, adakah bila dia masukkan dalam adunan ni perlu lama ke tak payahlah? Tak payah lama. Bila you dah rebus, kalau Kak Linda rebus, kena akan ambil
ambil juga air rebusan kira macam jus ketam tu. That's why kita teruskan, kita tak rebus bila kat kedai kan. Kalau orang nak rebus ni bila dia nak asingkan kuah. Jadi dia dah direbus bila dia display and then baru dia curahkan kuah. Satu tu senang, lagi satu kalau kita ada pelbagai menu senang ambil ketam tu, lauk apa kita nakkan dengan kari dia. Okey, baik. Kak Linda, selain daripada menu ketam tu, ada menu apa lagi? Dekat Rasa Wow kita ada sup belut, berempah dan sup belut ala Thai. Kita juga ada yang hot selling kita ketam masak lemak cili padi. Dan patin tempoyak. Dan ada macam-macam lagi. Dan di hadapan saya juga ada dua jenis minuman yang menarik perhatian saya juga. Yang satu tu ada asam boy dengan cili padi kat dalam dia. Wow, Kak Linda, ni saya tak tahu, mungkin kebiasaan orang minum ni bersama dengan masakan tradisi Melayu ke macam mana tu? Tak juga, ini tapi lebih kepada nak refresh. Refreshing. Macam cili ni, kalau kan ada satu mocktail yang dia orang guna Tabasco dalam minuman. So macam kita ni guna cili padi, tapi Kak Linda akan scrape dia punya biji. So we just get the zing of the cili padi tu. Baik. Itu dia dua minuman yang refreshing bersama dengan masak lemak tempoyak petai. Dan ala-alang dah kongsikan resepi ni, mungkin Kak Linda boleh kongsikan lokasi dan laman IG-nya, Kak Linda. Lokasi Rasa Wow di Sunway Giza, Kota Damansara. Dan IG kita rasa_wow. Baik. Dah nak siap ke tu? Sekejap lagi dah siap lah. Sekejap lagi dah siap, kita boleh tambah sikit. Baik. Kita tunggu resepi tu, menu tu siap. Dan anda di rumah, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Baik, terima kasih kepada semua penonton yang terus bersama dengan kita sehingga ke penghujung siaran pada hari ini. Dan terima kasih juga tidak lupakan kepada mereka menyaksikan kita di Facebook Sugi. Dan pelbagai komen kita terima antaranya. Betul. Bella. Saya selalu makan ketam nipah yang hidup. Wow, kalau balik kampung memang sedap. Bapak saya pandai tangkap ketam nipah. Untungnya awak, Bella. Farida Tahir. Ketam nipah kita buat sup bila demam, minum supnya. Tapi yang ini Yuzali, Chef Yuzali. Saya Chef Yuzali. Ketam kalau dimasak rendang sedap sangat-sangat. Rendang ketam Apa-apa pun terima kasih kepada semua untuk setiap perkongsian daripada anda. Dan tidak lupakan sekali lagi terima kasih sekali kepada semua tetamu-tetamu kita pada hari ini. Bermula dengan di ujung sana ketam kamyong Sugi. Dan tadi spaghetti masak ketam salted egg. Dan seterusnya spaghetti ketam salted egg yang juga tak kurang menariknya. Dan di sini kita ada mi segera ketam. Betul. Dan tadi kami dah kongsikan gulai tempoyak masak ketam dan petai. Sedap terlihat. Gulai tempoyak ketam. Nanti awak cubalah. Tapi kan Fahrin, saya terlepas satu komen ni. Saya nak juga baca komen ni. Awak dengar Norma Ahmad berkata, Sugita win walaupun kurang betul cara tu. Awak nak cakap awak menang yang siang ketam tadi tu. Baik. Apapun itulah dia variasi menu ketam yang kami sajikan kepada anda pada hari ini. Diharap kepada anda bukan saja mungkin boleh dicari di mana-mana restoran di luar sana, tapi anda sendiri patut mencabar diri untuk mencuba setiap daripada resepi ketam itu sendiri. Betul. Dan kalau anda mencubanya, anda kongsikanlah bersama kami. Janganlah segan-segan. Kami pun nak tengok usaha anda. Kalau anda tak pernah cuba siang ketam, cubalah seperti kami berdua. Saya nak makan ketam tu pun dah satu struggle lah pada saya dah. Betul. Jadi sampai di sini sahaja siaran buat hari ini. Hari Selasa dan esok WHI akan kembali dengan satu lagi topik. Kejutan memudaratkan. Yang ini saya dalam nada yang lebih serius. Ini suatu yang perlu diberi perhatian oleh semua orang dalam masyarakat, di mana tak kira kecil, tua ataupun muda, perhatikan perkara ini kerana seolah-olah sudah menjadi satu budaya iaitu kejutan ataupun yang kita katakan sebagai prank, tetapi akhirnya daripada kita nak rasakan benda itu satu yang menggembirakan, berakhir dengan satu yang memudaratkan. Termasuk yang sehingga meragut nyawa. Jadi saksikan WHI esok untuk kupasan sepenuhnya berkaitan dengan topik ini. Dan di mana jua anda berada, jaga keselamatan anda. Adik-adik di rumah, tolong-tolonglah mak di dapur. Kerana tengah cuti sekolah. Okey, kami tinggalkan anda di sini. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman
dan masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi.